Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 2, sel sebagai unit asas hidupan. Dalam video ini, kita akan bincangkan dua perkara sahaja, iaitu urutan organisasi sel dan sistem dalam badan manusia. Jom kita lihat yang ini dulu. Pernahkah anda fikir bagaimana organisma seperti manusia dan tumbuhan berfungsi? Semua ini bermula daripada urutan organisasi sel, di mana saya ringkaskan jadi STO. So, S merujuk kepada sel. So, sel adalah unit asas. Unit asas bagi semua hidupan di mana mempunyai fungsi spesifik. Kita lihat raja ni dalam haiwan ada contoh sel epitelium. Satu je, sel. Dalam tumbuhan ada sel epidermis. Selepas sel, kita pergi kepada T. T merujuk kepada tisu. So tisu merujuk kepada sekumpulan sel. Sekumpulan sel yang sama jenis dan menjalankan fungsi yang sama. Sebagai contoh, tadi kita dah lihat sel epitelium. Bila semua sel ni gabung, sel yang sama gabung akan membentuk tisu epitelium. Begitu juga dalam tumbuhan. Tadi ada sel epidermis, bila gabung akan bentuk tisu epidermis. Selepas tisu, kita pergi kepada O, STO. O adalah organ. So, organ merujuk kepada sekumpulan tisu berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, dalam haiwan yang ini adalah perut. Contoh organ perut terdiri daripada tisu otot, tisu epitelium, tisu syaraf. Dalam tumbuhan, contoh organ adalah daun. Dan dalam badan manusia ada banyak jenis organ, di mana kita lihat satu persatu di sini. Yang pertama adalah otak, jantung, peparu, hati, usus besar, ginjal, pundi kencing, usus kecil, pankreas, pundi hempedu dan juga perut. Semua ini merupakan organ dalam badan manusia. Selepas organ, gabungannya akan membentuk sistem. Maka sistem adalah sekumpulan organ berlainan yang bekerjasama untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, yang ini adalah sistem pencernaan. Terdiri pada mulut, esofagus, perut, usus kecil dan usus besar. Dalam tumbuhan pula, kalau lihat pada raja, air diserap oleh akar dan dihantar ke batang dan juga daun. So, yang ini adalah sistem pengangkutan. Dalam badan manusia ada banyak lagi jenis sistem yang kita akan belajar sebentar saja lagi. Selepas S sistem, maka hampir lengkaplah urutan organisasi sel kita. Yang terakhir merujuk kepada organisma. So, organisma terdiri pada semua sistem yang bekerja sama. So, adalah STO, SO. Sebagai contoh, yang ini adalah urutan yang kita bincangkan tadi. Bermula daripada sel epitelium, kepada tisu epitelium, kepada organ perut, sistem pencernaan, akhir membentuk organisma. Selesai bahagian sini. Sekarang kita lihat kepada ini pula. Tahukah anda ada berapa sistem dalam badan manusia? Dalam video ini kita akan belajar 11 sistem dalam badan manusia. Jom kita lihat sistem yang pertama, iaitu sistem rangka yang daripada tengkorak dan tulang. Fungsi sistem rangka ialah untuk menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu dan hati. Pentingnya sistem rangka ini. Dan sistem kedua dalam perbincangan kita adalah sistem otot. Lihat pada raja, sebelah kiri ini adalah otot. So, otot ini membantu pergerakan badan dan juga organ dalaman. Sistem otot. Yang ketiga, kita lihat pula kepada sistem saraf. Sistem saraf yang daripada otak, saraf tunjang dan juga saraf. So, sistem saraf ni penting kerana membawa maklumat dari otak ke seluruh badan dalam bentuk impuls. Boleh? So, sistem saraf. Yang keempat yang kita akan lihat adalah sistem peredaran darah. Yang merangkumi jantung dan juga
salur darah. Sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrien dan hormon dalam badan. Okey, yang membentuk asas kepada sistem peredaran darah adalah plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Okey, platelet penting ya. Sekiranya kita berlaku kecederaan untuk berlakunya pembekuan, untuk darah membeku. Okey, sel darah merah, jangka masa hayat hidupnya adalah 120 hari sahaja. Manakala untuk sel darah putih, jangka masa hidupnya adalah beberapa hari hingga tak akan lebih daripada 20 hari. Dan kita ada 5 jenis sel darah putih. Okey, yang kelima seterusnya adalah sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan ini berfungsi untuk memecahkan bahan makanan kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Okey, kita makan makanan melalui mulut. So, mulut akan sampai ke esofagus, masuk ke dalam perut, seterusnya sampai usus kecil dan akhir sekali usus besar. Okey, sistem pencernaan ini anda akan belajar dengan lebih detail semasa tingkatan 2 nanti. Okey, sistem yang ke-6. Yang ini sistem pembiakan. Yang sistem ni berbeza untuk lelaki dan perempuan. Yang perempuan ada ovari, lelaki ada testis dan juga zakar. Fungsinya ialah untuk menghasilkan sperma, lelaki sperma. Perempuan hasilkan ovum untuk pembentukan zuriat. Zuriat itu bererti anak lah. Okey. Dan sistem ke-7 dalam perbincangan kita adalah sistem endokrin. Sistem endokrin ini dia menghasilkan hormon untuk menyelaraskan aktiviti iaitu tindak balas badan. Okey, dalam badan manusia, bagaimana yang menghasilkan hormon? Okey, antaranya kelenjar pituitari, thyroid, adrenal, pankreas. Okey, raja ni ada lelaki dan perempuan tau. Sebelah kiri adalah lelaki, sebelah kanan adalah perempuan. Okey, yang sebelah kanan tu perempuan ada ovari, yang lelaki ada testis. Itu saja yang berbeza. Yang lain tu semua sama. Tak kira badan lelaki atau perempuan. So, yang ini semua bahagian ni boleh menghasilkan hormon yang membentuk sistem endokrin. Okey, selesai sistem endokrin, kita pergi kepada sistem yang seterusnya iaitu sistem respirasi. Yang ini anda sangat biasa. Yang daripada hidung dan paru. Fungsinya adalah membolehkan pertukaran gas antara darah dan persekitaran luar. Iaitu kita mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Okey, tinggal lagi 3 sistem. Okey, sistem seterusnya sistem integumen. Sistem integumen daripada kulit, iaitu organ terbesar dalam badan manusia, di mana berfungsi untuk melindungi badan daripada kekeringan dan juga mengawal suhu badan. Sistem yang ke-10 lah, iaitu sistem limfa. Okey, sistem limfa. Okey, raja ada limfa kan? So, sistem limfa ni dia mengalirkan bendalia limfa. Apa tu bendalia limfa? Bendalia limfa sebenarnya bendalia jernih kekuning-kuningan. Dia mengandungi terutamanya sel darah putih. So, dia mengalirkan bendalia ini ke dalam saluran darah. So, untuk mempertahankan badan daripada jangkitan bakteria, virus dan lain-lain. Jadi, sistem limfa ini membentuk sebahagian daripada sistem keimunan badan manusia. Okay. Sistem terakhir dalam video ini adalah sistem perkumuhan. Terdiri daripada organ kulit, peparu dan juga ginjal. Ginjal ataupun kita sebut sebagai buah pinggang. So, sistem perkumuhan ini berfungsi untuk menyingkirkan bahan buangan yang berlebihan. Okay, iaitu hasil perkumuhan sebagai contoh urea, karbon dioksida dan air daripada sistem respirasi kita. Garam mineral daripada makanan. Okay, garam mineral yang kita ambil yang berlebihan, kita singkirkan daripada badan. Okay, semua itu dibawa tugas sistem perkumuhan. Okey, maka selesailah 11 sistem yang kita akan belajar dalam video ini. So, sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya anda suka video ini, sudi dah tekan butang like, boleh share kepada rakan dan jangan lupa subscribe channel cikgu, aktifkan butang loceng untuk video yang akan datang. So, terima kasih, jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.